Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa kita lagi dalam topik seterusnya. Okey. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebab kita diberikan lagi nikmat satu hari lagi sebenarnya untuk kita bernafas, untuk kita buat perubahan yang lebih baik. Dan sekali lagi saya nak ucapkan tahniah buat peserta yang telah menang kita punya Hot Koci dan Top Koci, juga dengan top 10 cabaran kurus online. So daripada kita punya team, bulan lepas kita ada 7 wakil yang menang top 20. Okey, dan 4 daripadanya menang top 10. Masya Allah. Okey, so tahniah buat anda semua yang menang, dan teruskan lagi untuk capai beraidil, dan insya-Allah yang lain kita boleh ambil sebagai inspirasi kawan-kawan kita yang telah berjaya ni, supaya kita cakap kalau mereka boleh, kita pun pasti boleh, insya-Allah. Okey. So, saya rasa ianya adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Okey, sangat luar biasa. Dan insya-Allah hasil usaha yang anda lakukan dengan sungguh-sungguh ni, sebenarnya saya yakin impact daripada tu semua kita akan mula rasa. Sebab yang best ni kita kat dalam grup ni kan, yang paling bestnya adalah kita mempunyai kawan-kawan, kawan-kawan kita semua ni yang ada misi ke arah yang sama. Misi ke arah yang sama. Memang nak improve kesihatan, nak jaga pemakanan kan. So impact daripada tu semua sebenarnya kita pun bergerak ke arah orang kata benda yang sama, fokus kita semua. Okay. So macam posting-posting daripada pagi, shake masing-masing, makin ramai yang post kan. Sama juga macam snacking, sama juga macam lunch plate. Okay, yang petang-petang boleh buat video workout kan. And then malam memang minum shake, and then belajar lagi, sambung belajar kan. So sebenarnya apa yang kita buat perubahan ni supaya actually mungkin ada setengah-setengah masa mula-mula join kan. Coach, ganti pagi dengan malam memang minum shake ya? Mungkin ada rasa doubt kan, ada rasa macam ragu-ragu. Betul ke minum shake je? Boleh ke kenyang dengan hanya minum shake je? Mungkin ada yang mula-mula duk tambah benda lain sekali. Sebab tak tahu kenyang ke tidak kalau minum shake ni kan. Tapi Alhamdulillah bila dah buat, kenyang rupanya kan. Mesti kenyang, insya-Allah. Sebab apa? Shake kita ni dia 90 kalori. Kalori dia sangat rendah sebenarnya. And then ada kita punya dalam shake is 9 gram. Shake boleh bagi kita 9 gram of protein, ada serat kan. Dan dia ada karbo dalam dia, ada protein kan. So Alhamdulillah sebenarnya insya-Allah bila kita dah boleh gantikan kita punya breakfast, so nanti insya-Allah kita akan gantikan kita punya sahur di bulan Ramadan tak lama lagi dengan Herbalife Shake, insya-Allah. Okay, so basically ada segelintir yang memang first time kan, rasa perbezaan daripada segi cara kita makan, betul tak? Okay, so kat situ mungkin ada emosi imbalance sikit lah. Sebab apa? Selama ni kita makan lebih, betul tak? And then sekarang kita rasa berlakunya perbezaan daripada segi pemilihan makanan, daripada kalori makanan tu kan. So biasanya makanan yang kita makan pun macam contoh breakfast dengan dinner kita kunyah, kita kena kunyah makanan tu kan. Tapi sekarang minum shake ni sebenarnya tak perlu kunyah. And then kepuasan sebenarnya berbeza. That's why dalam grup coaching ni kita galakkan orang makan buah dengan mengunyah. Bukan blend buah tu dalam shake. Macam tu. Okay? Sebab sebenarnya kunyah ni diberi lebih banyak impact yang berbeza. Okay? Untuk badan kita. So sekarang ni kita akan minum shake dekat waktu pagi kan. So kita minum shake. That's why ada yang mungkin ada rasa lapar ke kan. Kalau ada rasa lapar lah, sebenarnya anda tak lapar. Okay? Sebenarnya tak lapar, anda dah kenyang dah. Dan anda sepatutnya kenyang. Itu sepatutnya. Kan? Okay. Menurut pakar nutrisi, kadar kalori sarapan kita, kadar kalori sarapan seharusnya 20% daripada kadar kalori yang badan kita akan makan for the whole day. Okay. Macam contohlah kita ambil, kalau let's say breakfast pagi kita ambil 2 keping roti, dekat situ mungkin dalam 200 ke 250 kalori. So balance kalau kita anggarkanlah kita punya kalori yang kita pilih 1200, so tolak 300 kalori for breakfast, kat situ dah balance 900 kalori for the whole day kan. So breakfast dah sebenarnya sangat tinggi kalori. Okay. That's why sebenarnya kita kena amalkan makanan yang rendah kalori pada waktu pagi dan rendah kalori pada waktu malam. Sebab waktu malam badan kita dah nak tutup, orang kata dah nak tutup kedai dah. Okay. So that's why ikut pakar nutrition, memang kita kena tutup kedai awal lah. So tak makan pada waktu malam, except for waktu yang kita berpuasa. Sebab puasa lain dia punya meal plan dia kan. So that's why sebenarnya Alhamdulillah saya sangat suka dengan kaedah yang kita semua amalkan di sini. Okay.
semua orang pun actually boleh minum shake. Senang sangat for breakfast kan, and dinner, very easy. Okay, so semua orang memang boleh amalkan pemakanan yang sihat. Saya yakin ramai yang dah mula rasa perubahan beberapa hari ikut program. Okay, mungkin daripada segi buang air tu lebih lawas, lebih mudah, orang kata lebih senang buang air kecil, buang air besar kan. And then lebih cergas, badan lebih segar kan, lebih fresh, dan tidur lebih lena. Tidur lebih lena. Okay, saya yakin ini yang anda rasa dalam masa kita dah habis dalam 4 ke 5 hari ni, dan seminggu pertama dalam program memang ini yang kita akan rasa. So mudah untuk buang air, lebih cergas dan juga lebih rajin. Okay, so time PKP ni pun saya masih yakin ramai orang rasa macam cuti ni panjang tapi tak boleh nak tidur, badan tu aktif nak buat macam-macam kerja. So sebenarnya actually memang kita kena banyak bergerak. Okay, kita memang kena banyak bergerak. Sebenarnya kita memang kena sentiasa bergerak, aktif. Tak kisahlah dekat office ke, kita dekat rumah ke, kita dekat luar ke, kita memang kena bergerak. Sebab apa? Anda kena faham topik today kita akan share berkenaan dengan kalori. Okey, topik today berkenaan dengan kalori. So badan kita ni sebenarnya ada kadar pembakaran kalori yang berbeza setiap orang. So kita ada basal metabolic rate atau kita panggil BMR. Okey, BMR ni adalah kadar pembakaran kalori bila body kita at rest, pada keadaan rehat. Okey, setiap orang tak sama ikut umur, jantina, gaya hidup, jisim otot. So bezalah, semua orang tak sama dia punya jisim otot dia dan BMR rate dia. So anda kena tahu satu benda sebenarnya, jika anda kurang aktif, okay, badan anda actually ada muscle memory. Badan kita semua ni ada muscle memory. Okay, memory ni apa? Apa muscle memory ni? Dia actually dia akan ada simpan data apa yang kita lakukan dengan dia. Okey, kalau anda banyak rehat, kalori anda banyak rehat, memory anda will save yang anda ni banyak at rest lah. Okey, so banyak rehat. So sayanglah sebab dekat situ sebenarnya akan berlaku, orang kata sebab tak ada pergerakan berlaku kan. Dia memang tak banyak bergerak. Memang tak banyak bergerak. Contoh, siapa yang intake dia 1200 kalori setiap hari? Okay, siapa pula intake dia lebih kurang 1500 kalori? Okay, lebih kurang kebanyakannya lelaki dalam 1500, yang wanita dalam 1200 kalori. Okay, tahu tak sebenarnya macam contohlah kita makan satu set McDonald. Satu set McDonald ni, kat situ sebenarnya kalau kita tak bergerak, rasa-rasa kita naik berat ke kita turun berat? Okay, so kita fikirkan sama-sama. Okay, of course, itu baru cerita McD lah. Belum campur dengan kerepek-kerepek, benda yang kita konyah-konyah kan, keropok. Lepas tu yang macam contoh anda minum air manis. Air manis lebih kurang dalam 180 ke 200 kalori kalau secawan. Kalau satu hari minum sampai 5 cawan, contoh 200 kalori kali 5, kat situ dah 1000 kalori. That's why kat sini sebenarnya dah memang sangat rugi sebab kalori tu datang daripada air sahaja. Okay, so jangan ingat sebenarnya kalori ni daripada makanan saja. Banyak orang salah faham. Sebenarnya kalori ni apa saja yang kita bawa masuk dekat badan kita ada kalori. Gula-gula ada kalori kan. Kuih, air manis semua ada kalori. Yang tak ada kalori hanya air kosong. Dia 0 kalori sebenarnya. Even gula-gula pun ada kalori. Okay, ada saya punya kawan ni memang boleh naik berat badan dengan hanya makan gula-gula yang Halls, yang Hex kan, yang manis, yang gula-gula yang untuk berangin tu. So orang boleh naik berat badan dan susah sangat nak turun lemak sebab hanya suka makan gula-gula, tak biasa suka makan gula-gula. Okey, kat sini sebenarnya rugi sebab sebenarnya sangat tinggi sugar. Sangat tinggi sugar. So bila kita makan makanan yang macam ni, namanya adalah makanan empty calorie. Apa dia? Empty calorie. Empty calorie ni makanan yang zero nutrition tapi sangat tinggi in calorie. Okay, dia full of calorie lah. So makanan proses macam contoh nugget, burger, fries kan, banyak benda yang kita makan ni sebenarnya adalah empty calorie. Okay, so kita tak nak makan makanan tersebut sebab sebenarnya rugi. Dia adalah zero nutrition tapi dia full loaded dengan kalori. Okay, so high calorie lah. So kita ada dalam badan kita ada BMR, kita punya basal metabolic rate ni tak banyak, hanya ada 1200 sahaja. So kalau kita guna semua dengan makan makanan yang tak sihat atau empty calorie ni, okay, what happen to your body actually? Okay, so ini yang bahaya ni sebab tu baru untuk satu meal. Lepas tu akan makan lagi kan. That's why kita akan mula
dah lah guna semua, lepas tu kita tambah hutang lagi dekat badan kita. Sebab kita load dia lagi dengan fat, extra karbo, kan? Dan dia akan meningkatkan berat badan, meningkatkan stress level, badan rasa lemau, kan? Ini antara efek-efek bila kita banyak makan makanan yang empty calorie. Okay? So, apa antaranya sebab kenapa badan kita macam stres? Sebab ni, sebab apa? Kita tak bagi nutrition, tapi kita bagi benda-benda lain yang tak sihat ni. Macam garam, gula, kan? Lemak, kan? Tak ada pun kita bagi vitamin A, tak kisah pun pasal cukup ke tak vitamin A, serat, kan? Mineral dan lain-lain. So, air pula tu tak cukup. Okay? Tu kadar yang kita, cara kita makanan dulu. So, balik-balik kita akan bagi garam, gula, lemak. So, what happen sebenarnya? Badan kita ni akan mula memberontak. Kita kata kat situ memberontak.